وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 42. Muka surat 42, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh, pada sembahyang fardu subuh, di dalam pergi-pergian, di dalam pergi-pergian, dalam musafir, bukan ketika bermukim. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh, pada sembahyang fardu subuh, di dalam pergi-pergian, dalam musafir, bukan bermukim. Pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang pertama, kemudian ada Fatihah, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian daripada membaca Fatihah lah. Jelas kita ni takut. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu Fatihah nak letak mana? Lepas baca Fatihah lah. Fatihah tu tetap dah tu rukun sembahyang. Sekarang ni bicara membaca surah yang sunat hay'ah. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian ada Fatihah juga. Qul huwallahu ahad. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh di dalam pergi-pergian, dalam musafir. Pada rakaat pertama kemudian Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian ada Qul huwallahu ahad. Yang terdahulunya pada sembahyang subuh disunatkan baca surah Tiwalul Mufassal, surah yang panjang, daripada surah Hujurat sampai ke Amma Yatasa'alun. Daripada surah Hujurat sampai ke Amma Yatasa'alun. Surah Hujurat sampai Amma Yatasa'alun ni kok 29 surah semua sekali. 29 surah semua sekali. Surah Hujurat surah yang ke-49, Amma Yatasa'alun surah 78. Jadi ada semua sekali 29 surah. Ketika sembahyang fardu subuh. Waktu ketika bermukim, ketika berada di kampung. Subuh sunat baca surah yang panjang-panjang. Surah Hujurat sampai ke Amma Yatasa'alun ni baca daripada awal sampai ke akhir lah. Sebab surah tu tak panjang mana. Dia ada lengkungan 2 muka surat begitu je. 2 muka surat, satu muka surat surah Al-Qiyamah. Dia adalah 3-4 muka surat tu. Tapi kebanyakannya dalam lingkungan 2 muka surat lah. 1 muka surat setengah, 2 muka surat setengah. Mana sembahyang fardu subuh ni baca surah tu lengkap satu surah. Siapa ni? Orang sembahyang seorang diri ataupun imam yang diizinkan oleh makmum. Orang yang sembahyang seorang diri atau imam yang diizinkan oleh makmum. Kalau imam nak baca satu surah panjang begitu tanpa keizinan makmum, hukumnya makruh. Hak baca surah Hujurat sampai Yatasa'alun ni orang sembahyang seorang diri. Baca surah Waqi'ah, baca surah Mujadalah, baca surah Zariyah ke, baca surah Rahman ke,
baca surah Tabarakah ke, satu surah lengkap. Baca surah Saff ke, kan surah-surah yang macam surah Waqiah, surah Al-Mulk tu kan, surah pilihan tu kan. Apalah beberapa surah. Surah Jumaah, surah Munafikun. 2 muka surat gitu lingkungan dia. Sebab baca sebelum lepas lah. Selebih-lebih baca Quran di dalam sembahyang. Luar sembahyang 1 huruf 1 pahala. Qaf 1 pahala. Tapi kalau baca dalam sembahyang 10 pahala 1 huruf sampai ke 100 pahala. Makna kalau baca 2 muka surat dalam sembahyang, sekurang-kurang pahala seperti membaca 20 muka surat di luar sembahyang sampai ke 200 muka surat. Nak cari mana? Kita baca Quran pula, baca Quran tengok di Quran. Baca banyak-banyak, mata berakhir lah. Kita bukan baca Quran macam orang hafal Quran. Orang hafal Quran, dia baca lacur 1 dah. Dia baca tanpa tengok Quran. Wuduk ada ke, wuduk tak ada ke, dia tetap boleh baca Quran. Kita ni baca Quran, tengok di Quran. Kena pegang Al-Quran. Kena ada wuduk. Lepas tu baca banyak sikit ke, mulalah. Jadi kita hak jenis pesen tu dah, pilihlah baca Quran di tempat yang paling afdal, iaitu di dalam sembahyang. Bila sembahyang subuh seorang di rumah, baca panjang-panjang lah. Nak baca surah Rahman, rasa payah sikit. Apakah ada? Surah Rahman ni payah lah kalau orang tak mahir. Tak tahu nak pergi ke mana lah. Yang pandai putus kobimbo lah. Surah Waqiah lah. Surah Tabarakah. Hak Hujurat sampai mata sa'alun. Hak ni bagi orang sembahyang seorang diri dan imam yang diizinkan oleh makmum. Hak ni ketika bermukim. Adapun ketika musafir, ni tak syarat 2 marhalah. Musafir 2 marhalah tu itu syarat untuk qasar solat, jamak solat. Musafir maknanya pergi rumah anak contohnya. Gimana? Musafir lah tu. Sembahyang subuh, biasanya baca surah Hujurat sama mata saklum. Main rumah dengan orang perempuan contohnya. Kalau musafir, kuliah kul huwallah. Sehingga kan kalau musafir pagi Jumaat sekalipun, yang mana pagi Jumaat ni baca sajadah dengan ad-dahri. Tapi kalau ketika musafir, kuliah kul huwallah, itu lebih afdal daripada sajadah dan ad-dahri. Walaupun sajadah panjang daripada kuliah, walaupun ad-dahri panjang daripada kuliah, tapi ad-dahri panjang daripada kulullah sekalipun, afdal kuliah kat pertama lepas Fatihah daripada sajadah, afdal kulullah kat kedua lepas Fatihah lebih afdal daripada ad-dahri. Ini kalau subuh pagi Jumaat ketika musafir. Satu riwayat laginya, kalau subuh pagi Jumaat ketika musafir baca mu'awwizatain al-falaq an-nas. Semayang subuh sajadah dengan dahri. Itu kalau semayang subuh Jumaat ketika bermukim. Adapun kalau subuh Jumaat ketika musafir, satu riwayat kuliah kul huwallah, satu riwayat al-falaq an-nas. Itu ketika musafir. Kuliah kul huwallah ataupun satu riwayat al-falaq an-nas. Dan begitu juga dengan subuh tiap-tiap pagi. Kalau berpergi-pergian, sunat baca kuliah lepas Fatihah rakaat pertama, kul huwallah lepas tu pada rakaat yang kedua. Ini dipanggil surah yang muayyanah, surah yang ditakyinkan, surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan membaca surah ni, ittifaq fuqaha, kalau kita ambil surah
di tengah-tengah surah ku amsa, permulaannya di tengah surah, akhirnya di tengah surah lagi, potong-potong tengah surah lah. Ittifaq ulama fiqh tidak dimakruhkan. Cuma yang aulanya suratun kamilatun, surah yang lengkap, yang ada bismillah, yang ada penghujung. Sehingga kan dalam setengah-setengah kitab, contoh dalam kitab Sabila Muhtadin, surah yang kamilah ni, surah yang lengkap, dimulai dengan bismillah sampai ke akhir surah, lebih afdal daripada surah yang kita potong-potong di tengah Quran besar, sekalipun surah yang kamilah tu lebih pendek. Itulah kitab Sabila contohnya lah. Tapi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau dia potong tengah-tengah surah tetapi lebih panjang daripada suratun kamilah, maka lebih afdal surah yang dipotong yang lebih panjang sedikit daripada suratun kamilah, surah yang lengkap. Jadi maknanya, hak bicara yang minggu lepasnya, subuh, hujurat sampai mata sa'alun, surah yang panjang-panjang. Kemudian yang pertengahan, amma tasa'alun sampai ke wadduha, semai zuhur, asar, isyak. Itu pandangan Imam Ghazali lah zuhur tu. Tapi pandangan Imam Nawawi, zuhur ni dia lebih panjang daripada asar dengan isyak. Dia hampir dengan surah semai fardu subuh, surah yang panjang. Kemudian maghrib semai seorang diri, wadduha ke bawah. Tapi kalau imam, kalau subuh, kalau tu imam, amata sa'alun sampai ke wadduha. Kalau surah yang pertengahan, zuhur, asar, isyak, wadduha sampai ke lahakumut takasur. Kalau maghrib, surah yang pendek, alha sampai ke an-nas. Atau surah yang pendek, maghrib. Jadi kalaulah kita nak potong Quran besar, kita biar lebih sedikit daripada hak surah tadi. Yang lebih banyak, lebih sedikit. Manakala kata maghrib, alha ke alam tarokai ke maghrib, kita ambil Quran besar, biar panjang sedikit daripada tadi. Jangan panjang banyak, sebab maghrib waktunya pendek pada setengah pandangan ulama. Mana kena pandai nak potong tu, untuk memastikan lebih afdal daripada suratun kamilah, surah yang lengkap, yang ada bismillah, yang ada akhir. Tapi setengah pandangan ulama tetap suratun kamilah lebih afdal walaupun pendek. Itu pandangan yang daif, itu bukan pandangan yang muktamad. Ada dalam kitab Sabila contohnya. Jadi kalau tu imam kampung tu alha kuliah tu, tak usah duduk malulah. Tu imam kampung ni rasa rendah diri. Tu imam wadduha alha alam masyrah wattin. Tak usah duduk malu lah. Alam tarakai hak tu je, tak ada hak lain tu imam ni. Tu imam bukan hafal Quran. Nak baca sejadah dengan dahri pun kadang-kadang. Kalau kapung-kapung tu payah nak cari. Adalah seorang, dua orang, tak ada hak tu je, kelang kabut lalu dah. Sejadah dengan dahri pun nak apa Quran. Yasin lah kalau ingat tau. Yasin pun tak ingat pun, cuma lacur. Yasin cuma lacur. Waqiah ni mulk tadi lah. Waqiah mulk pun dah ingat-ingat katanya. Jumaah munafikun pun dah ingat-ingat katanya. Surah pilihan lah tu. Bukan hafal Quran satu Quran, surah pilihan pun cuma lacur lah. Waqiah, mulk tu lacur. Boleh baca lacur. Kahfi gitulah, boleh baca lacur. Mana kalau baca wadduha alha tu tak usah duduk malu lah. Janji baca tu comel, baca tu betul. Mana ittifaq ulama fiqh, kalau ambil tengah-tengah surah, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Walaupun afdal suratun kamilatun, surah yang lengkap.
Kemudian berkaitan dengan bacaan surah ni, dia adalah beberapa sembahyang yang surah yang muayyanah. Surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni Maghrib malam Jumaat. Qul ya qul huwallah. Maghrib malam Jumaat. Qul ya qul huwallah. Itu surah yang muayyanah. Jangan ambil al-ha, jangan. Qul ya qul huwallah. Maghrib malam Jumaat. Maghrib malam lain ambil al-ha pun. Maghrib malam Jumaat. Qul ya qul huwallah. Isyak malam Jumaat. Sabihi dengan hal ata. Ataupun Jumaat dengan munafikun. Isyak malam Jumaat. Semayang subuh Jumaat sejadah dengan ad-dahri. Semayang fardu Jumaat sabihi dengan hal ata ataupun Jumaat dan munafikun. Makna kalau ingat Quran tu, malam Jumaat baca surah Jumaat, baca surah munafikun. Jumaat munafikun dalam lingkungan satu muka surat, tak apa pun satu muka surat setengah. Dekat-dekat lah. Dekat-dekat satu muka surat setengah. Kalau kita boleh baca Jumaat munafikun, bayangkan. Ramai mana ahli Jumaat kita beratus. Boleh pahala bacaan yang panjang di dalam sembahyang. Sebab faqiraatul imam qiraatul lahu. Bacaan untuk imam itulah bacaan bagi makmum. Untuk imam baca surah Jumaat satu muka surat setengah. Sekurang-kurang pahala seperti 15 muka surat. Sekurang-kurang pahala sampai ke 150 muka surat. Untuk imam boleh pahala tu, makmum pun boleh pahala tu. Tambahan pula, itulah peluang untuk imam baca surah panjang. Kalau tidak, kena dapat izin makmum. Sebab satu muka setengah tu panjang. Nak baca panjang, kena dapat izin makmum. Adapun Jumaat munafikun, akad pertama lepas tu surah Jumaat, akad kedua lepas tu surah munafikun, ini tidak perlu keizinan makmum dan makmum tidak ada hak pun untuk mempertikaikan. Warna tu imam hari Jumaat ni baca panjang ni. Satu muka lebih ni. Makmum tak ada hak untuk mempertikaikan. Kalau makmum pertikaikan sekalipun, tu imam jangan peduli. Itu dipanggil surah muayyanah. Surah yang ditakyin, yang ditentukan oleh Nabi. Baca surah Jumaat. Baca surah munafikun. Biar panjang. Baca surah munafikun hari Jumaat. Supaya diperingatkan. Macam mana kau? Ciri-ciri orang munafik ni macam mana? Ciri-ciri orang munafik ni macam mana? Dalam surah munafikun diceritakan. Ciri orang munafik. Baca tiap-tiap minggu, ya kenal. Orang munafik ni macam mana? Orang munafik ni dia punya kehebatan dia macam mana? Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu tengok mereka, kamu akan takjub dengan penampilan mereka. Karisma mereka. Apa? Karismatik. Ada. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Mereka berkata, kamu akan terpengaruh dengan perkataan mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah. Hakikatnya seperti papan yang tersandar di dinding yang tak ada nilai. Tapi di semua penampilan dia tu, orang akan terpengaruh. Percakapan dia tu, orang akan terpikat. Ada ni. Ciri orang munafik. Sebab tu Abdullah bin Ubay, dia boleh mempengaruhi yang keluar peperangan Badar, Uhud tu, sampai ke 1/3 dia boleh tarik balik. Boleh engkar akan Nabi SAW. Sebab apa? Dia punya kepetahan dia berbicara. Yang 1/3 yang undur balik itu bukan semuanya orang munafik. Ada di kalangan sahabat yang beriman sendiri yang terpengaruh. Ini bahayanya orang munafik. Lebih bahaya daripada orang kafir asal lagi. Sebab orang munafik ni, innal munafiqina fid dalki asfali minan nar. Orang munafik ni neraka lapisan paling bawah sekali. Neraka hawiyah. Lebih bawah daripada neraka Abu Jahal, Abu Lahab. Di bawah dari neraka Fir'aun, Namrud lagi ni. Orang munafik. Sebab dia bahaya. Kadang-kadang penampilan tu.
percakapan tu. Hebatlah. Itu dalam surah munafik. Macam mana ciri orang munafik. Baca ke jemaah, biar pakak dengar lah ke. Tapi kita dengar je lah. Quran kata apa, dah reti. Quran kata dah reti, dengar je, gitu je. Itu peluang tu imam boleh baca surah yang panjang tanpa perlu keizinan daripada makmum. Panjang pun 1 musyrik setengah gitu je, tak apa pun. Maka pertama, lepas tu surah Jumaat. Maka kedua, lepas tu surah Munafikun. Kalau tak pun, Sabihi dengan Al-Atta. Sama, Isyak malam Jumaat dengan sembahyang fardu Jumaat sama. Pilihan antara dua surah tu. Pilihan antara dua surah tu. Bagi surah muayyanah. Jadi maghrib malam Jumaat, kuliah kul Allah. Tiba-tiba kita ni terlupalah. Tak ingat kepada malam Jumaat. Sedang kita membaca surah yang lain. Kita sedang membaca Al-Hakumut Takasur kat pertama lepas Fatihah contohnya. Kita pun teringat, ni malam Jumaat ni. Sunat berhenti. Surah tu. Baca semula kuliah ayyuhal kafirun. Tengok baca. Sudah baca dah. Tapi belum rokok. Teringatlah. Ni maghrib malam Jumaat ni. Baca semula. Kuliah ayyuhal kafirun. Surah tu lah. Baca lengkap lah. Jangan faham. Baca kuliah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun. Rokok. Jangan betul-betul gitu. Sesurah lah. Rokok dah. Naik kau kedua barulah sedar. Barulah teringat. Ini maghrib malam Jumaat ni. Buat apa kat pertama tadi ambil Al-Hakumut Takasur. Kat kedua lepas Fatihah. Kuliah dan Qul Huwallah. Itu surah muayyanah. Surah yang takyinkan. Dia hak tu hak semayang fardu. Dia surah yang muayyanah laginya kalau semayang. Kita bicara dahulu semayang duha dahulu. Duha, semayang duha dia ada dua riwayat. Satu riwayat hadis Nabi SAW-nya, rakaat pertama surah Asy-Syamsi, rakaat kedua surah Ad-Duha. Satu riwayat kuliah kul huwallah. Macam sunat duha tu. Satu riwayat rakaat pertama surah Wasy-Syamsi, rakaat kedua surah Wad-Duha. Satu riwayat hadisnya kuliah kul huwallah. Jadi kalau contohlah ini susunan dalam kitab. Kalau kita nak sembahyang sunat duha lebih dari 2 rakaat. 4 rakaat ke 6 ke 8 ke 8 sebanyak-banyak sunat duha. Jadi rakaat pertama lepas membaca Fatihah baca Wasy-Syamsi, rakaat kedua lepas membaca Fatihah baca Wad-Duha. 3 4 5 6 7 8 kuliah kul Allah, kuliah kul Allah, kuliah kul Allah. Kalau kita sembahyang duha 8 rakaat. Tapi kalau kita sembahyang duha 2 rakaat, lebih afdal kuliah kul huwallah daripada Wasy-Syamsi dan Wad-Duha. Boleh pilihlah antara dua tu. Atau sembahyang sunat duha, dipanggil surah muayyanah tu. Kita sembahyang sunat qabliyah subuh tadi. Sunat qabliyah subuh tadi tu sama ada kuliah kul huwallah ataupun Alam Nashrah, Alam Tarakai. Kat pertama qabliyah subuh tadi, lepas baca Fatihah, kuliah, kat kedua Qul Huwallah. Atau satu riwayat, kat pertama lepas baca Fatihah, Alam Nashrah. Kat kedua, lepas membaca Fatihah baca Alam Tarakai. Orang yang baca dua alam ni dalam sembahyang qabliyah subuh tidak akan kena alamun, tak akan kena penyakit. Itu surah yang muayyanah juga tu. Ataupun qabliyah subuh ni rakaat pertama baca ayat yang ke-136 surah Al-Baqarah, rakaat kedua baca ayat yang ke-64 surah Al-Imran. Itu ada riwayat hadis. Tu kenapa pula tu? Ni cerita je lah. Ni cerita. Rakaat pertama qabliyah subuhnya lepas baca Fatihah baca ayat yang ke-136 surah Al-Baqarah. Rakaat kedua lepas membaca baca ayat yang ke-64 surah Al-Imran. Itu 3 riwayat hadis berkaitan dengan surah yang muayyanah, surah yang ditentukan oleh Nabi ketika sembahyang qabliyah subuh.
Mudahnya tadilah Alam Nashrah, Alam Tarakat ataupun Kuliah Kul Huwallah. Itu surah yang muayyanah dipanggil. Kemudian semayang subuh pagi Jumaat. Kita balik semua pada sajadah dengan dahri. Dia sajadah dengan dahri nak kena ada kedua-dua. Surah pada 2 rakaat. Kalau kita makmum, kita mari lambat. Kita mari makan kedua. Mari makan kedua. Tu imam baca dahri. Kita pun ikut imam. Kita akan pertama. Lepas imam beri salam, kita berbangun naik rakaat kedua. Disunatkan kita baca surah sajadah. Sajadah dengan dahri ni bukan berjemaah. Bukan tu imam sembahyang fardu subuh berjemaah ataupun sembahyang seorang diri. Rakaat pertama surah sajadah. Kena ada surah sajadah tu. Rakaat kedua baca surah ad-dahri. Kita faham sajadah dahri ni masjid. Bila mana masjid, iya nah. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri rumah, orang perempuan contohnya, sajadah dengan dahri juga. Jadi kita ikut imam kat kedua dah subuhnya. Kita ikut imam baca surah ad-dahri. Bila imam beri salam, kita nak kat kedua, kita sudah menjadi seorang diri. Bacalah surah sajadah. Lengkap. Kemudian, bila seorang diri, sunat baca kuat. Orang pun dengar, ayah haji ni, baca surah sajadah. Sedap ni daripada tu imam haksa lagi. Minggu depan boleh ke dia. Minggu depan boleh ke dia lah. Dia baca sedap. Lacau pula. Tak lekat. Kalau tu imam tadi sajadah lekat kokak. Baru jumpa. Oh, senyap-senyap ayah haji ni. Oh, dia sedap baca Quran. Sajadah dia ingat. Minggu depan boleh ke dia dah lah. Sunat baca kuat. Dia kan subuh, maghrib, isyak kan. Rakaat pertama, kedua. Sunat baca kuat jikalau imam ataupun sembahyang seorang diri. Tapi kita sekarang ni rakaat kedua subuh tu seorang diri. Sunat baca kuat lah. Tapi kita jarang amal, tak malu tu. Malu nak baca kuat. Takut orang dengar kita baca sedap. Jarang tu. Naik rakaat kedua subuh, baca kuat. Jarang. Memang disunatkan. Sebab kita sudah menjadi seorang diri. Hak baca perlahan ni makmum. Yelah rakaat pertama subuh kita makmum sungguh. Rakaat kedua subuh imam beri salam dah. Kita lewat 1 rakaat. Kita bukan lagi makmum. Kita sembahyang seorang diri. Sunat baca kuat. Jadi nak rakaat kedua subuh, rakaat yang pertama tadi imam rakaat kedua subuh dibaca dahri. Kita naik rakaat kedua subuh, disunatkan baca sajadah. Walaupun setengah pandangan dah baca dahri. Sebab rakaat kedua bukan tempat sajadah. Jadi dahri dia 2 kali ya. Dahri untuk imam tadi, rakaat pertama, dan dahri makmum. Dahri di sembahyang seorang di rakaat kedua tu. Itu setengah pandangan. Sebab rakaat kedua subuh ni kan, sajadah ke dahri tempat dia. Tempat dahri situ. Tapi tadi rakaat pertama ikut imam rakaat kedua subuh tu dia mau macam dahri dah. Dah dahri juga. Setengah pandangan, dahri dah. Sajadah mana? Jadi panjang rakaat kedua surah jadinya. Tak apa. Kita membaca surah ni disunatkan panjang rakaat pertama rakaat kedua. Kalau kita memanjangkan rakaat kedua rakaat pertama hukumnya makruh. Melainkan surah-surah yang diatur oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok semula cerita bab Jumaat dengan munafikun tadi. Isyak malam Jumaat sembahyang fardu Jumaat. Jumaat dengan munafikun lebih sikit munafikun daripada Jumaat. Tak apa. Waktu surah yang diregukan oleh Nabi. Sama juga kalau kita tengok balik Sabihi dengan Hal Atta. Mana panjang? Panjang Hal Atta daripada Sabihi. Tapi waktu surah yang dipasangkan oleh Nabi SAW. Itu dia kecualikan. Adapun kalau macam kita, macam sebut mengulpah. Rakaat pertama baca Alam Nashrah. Rakaat kedua baca Wattin. Memanglah kita masih lagi mengikut tertib Quran. Memang kita disunatkan mengikut tertib Quran. Kalau kita baca surah, pertama kedua tu terbalik tertib Al-Quran, hukumnya makruh. Macam saya sebut mengulpah tu, ada timang dibaca, rakaat pertama Sabihi, rakaat kedua dibaca Was-sama'i wat-tariq. Sabihi surah Al-A'la memang lebih panjang daripada surah At-Tariq. Tetapi
Surah At-Tariq ni di belah atas. Dia belah atas daripada Sabihi. Tapi mana tak perasan. Dia perasan kira mana panjang, mana pendek. Sabihi panjang. Wasama'i wa Tariq pendek. Dia pun Sabihi kat pertama, Wasama'i wa Tariq kat kedua. Kalau ikut panjang pendek betul. Tapi tertib Quran tu tak betul. Makruh gitu. Orang panggil apa ni? Terbalik. Jadi, satunya kena panjang kat pertama kat kedua. Tiba-tiba kat pertama baca Alam Nashrah. Kat kedua baca Wattin. Wattin tak boleh baca kat kedua. Melainkan kat pertama baca Wadduha. Bolehlah kat kedua baca Wattin. Ni adalah yang kat pertama dia baca Alam Nashrah. Kat kedua dia baca Wattin. Makruh gitu. Sebab Wattin panjang daripada Alam Nashrah. Malaikat tadi, surah yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.